Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat hari Selasa. Selamat hari Selasa ya. Pertama sekali, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa qul khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, puasa. Bila live ni nampak gemuk. Alhamdulillah. Kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Lama cikgu tak live dekat cikgu. So semalam cikgu janji nak live malam. Masa cikgu free live tu cikgu dalam perjalanan daripada Melaka ke dalam ya. Saya selesai. Alhamdulillah, bila sebelah malam ni rupanya cikgu tertidur depan TV. Sebab apa? Sebab anak-anak dan juga isteri cikgu dari kampung. Jadi ruang yang ada ni, dia berseorangan ni banyak idea. Banyak idea dan juga kita kena lebih susun kerja kita dan kita kena cepat habiskan apa yang terancang lah ya. Terutama sekali kalau cikgu ni kita kena siapkan plan strategik dan juga vision board tahun depan yang nak digarapkan, yang nak dilangsungkan, yang nak dibuat tindakan. So, memang ni kena plan. Apa hari ni macam dia sebut semalam, cikgu nak bercerita tentang plan tindakan, plan strategik dan juga model bisnes. Ada dua perkara ni. Tapi mungkin kalau tak ada ini, cikgu nak ambil masa sekejap saja untuk diterangkan ataupun cikgu share dengan anda. Tak, sebagai seorang yang juga muda kan. Cikgu hari ni target cikgu ke-11 ni cikgu akan sidahkan untuk part 1. Kemudian cikgu akan bergerak untuk part malam. So, mana yang order dapat viral cikgu SD, terima kasih banyak kan. Biasa sokong cikgu. Walaupun tak ada bukan tak ada walaupun training tu tidak seperti yang lepas-lepas ni. Lepas tu hampir setiap hari ada ya. Tapi tak apa, sebab Allah Ta'ala sedang training cikgu dia sendiri ya. Cakap saja pun tak jadi ya. Yang penting kita cakap sembang cari dan sebagainya, ataupun sembang gajah pun boleh terbang, bahaya juga kan. Sebab tu jadi seorang guru ataupun jadi seorang berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, mesti kita melaksanakan, bercakap dengan apa yang kita dah buat kan. Semua ini kita tak pakai belum bagi nak cerita lebih lanjut nanti. Kita nak bagi gambaran ataupun nak bercerita tentang apa yang kita nak buat sebelum kita nak revise perniagaan. Kalau yang dah niaga ni nak revise lah ya. Kalau masuk tahun kedua, alhamdulillah. Kalau baru sebulan anda expect dia bergerak bercanak-canak tu, sebab metod-metod baru ni antaranya adalah live, penggunaan TikTok ya. Cikgu pun akan mula buat sharing melalui pertanyaan melalui TikTok. Lepas tu juga akan ada video content untuk YouTube. YouTube boleh je cari cikgu SD channel ya. InsyaAllah di sana juga cikgu akan share setiap apa yang cikgu dah share di Facebook ya. Sebab tu kita nak buat pendek-pendek je ya. Kita akan buatkan. So alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan perempuan yang mana sedang bekerja waktu ni. Kami dah pukul 10.28. Yang mana dah mula kerja, yang mana bercuti, penuhkan aktiviti anak-anak. Jangan tinggalkan solat, pastikan anak-anak extra murajaah ataupun tilawatul Quran, kerana kita sentiasa
tegur anak kita. Sebab sepanjang cuti ni memang dicuti sekolah kan. Tapi selagi hidup, bagi tahu anak-anak kita tentang amalan-amalan wajib, sunat dan sebagainya itu masih berterusan, kan? Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah SWT. Bila hari ni kan kita tengok banyak produk keluar kan? Waktu PKP ni masih dalam pemulihan. PKP P ada yang B dan P ya. So kalau di Selangor ni PKP D ya. Selangor ni tempat cikgu duduk ni adalah zon cikgu, zon bukan zon merah lah di Sungai Buloh bukan zon merah. Tapi kalau di kawasan Kota Kelang, di kawasan Petaling Jaya, kawasan-kawasan lain tu memang kawasan-kawasan yang merah lah. Apa kaitan dia dengan perniagaan kan? Bagi orang berniaga waktu-waktu yang sekarang ni, terutama yang mana dah pun register ISINAR KWSP, yang mana dah buat pengeluaran, anda boleh rancang. Sebab apa? Dekat dalam media sosial, founder-founder ni dah mula. Cikgu pun ada pekasam viral, ada sambal bilis gepeng crunchy. Ni produk dia ni. Sambal bilis crunchy sambal bilis crunchy. So kalau kita nak join apa-apa bisnes pun, kita perlukan model. Kena buat kajian. Perkara asas sekali tuan-tuan puan, bila kita dah ada niat nak berniaga ni, ataupun yang dah berniaga ni, kita yang dah belum berniaga boleh fikirkan produk mana yang nak diniagakan. Yang kedua, kenapa kita nak berniaga? Kadang orang terlupa nak tanya big why dia kan. Kenapa nak berniaga? Kan? Paling baik kali kalau cikgu punya big why kan. Kalau cikgu buat satu produk macam sambilis gepeng crunchy ni, cikgu punya big why adalah asalnya adalah nak memudahkan anak-anak berada di asrama. Kalau dia malam-malam lapar kan, dia ada roti, dia boleh ambil sambal bilis tu, letak kat atas, buat dia kering kan. So dia gumpal, dia makan sambil-sambil dia study. Tu antara big why. Cikgu nak membantu anak cikgu sebenarnya asalnya. Tapi bukan sekadar bantu anak saja kita buat makanan tu, kalau boleh kita sebarkan untuk orang lain. Itulah antara big why sebenarnya. Lepas tu kalau dah benda tu sedap, ada orang nak tolong niagakan, nak bantu orang lain juga untuk terus niaga. Sebab tu kita kena modelkan apa yang kita nak buat. Perkara asas sekali. Pertama, mesti tahu apa yang kita nak niaga. Kalau bagus sekali meniaga perkara yang kita pandai. Kalau tak pandai, memang ada coaching dan sebagainya, tapi dia ambil masa sikit. Jadi apa yang lebih baik adalah ambil yang kita dah pandai. Kalau cikgu dah biasa dengan bercakap online dan sebagainya, itu cikgu usahakanlah benda dia pertama. Yang kedua, big why kita. Yang ketiga, buat SWOT. Orang tentu ni. Yang keempat, buat business model. Business model sekarang ni mudah, kita ada 9 bahagian tu. Kalau yang belum pernah buat BMC, business model canvas, so ni lah asas paling utama sekali. Kalau kita tak buat benda-benda ni, tak buat perancangan, jadi kita akan sepanjang kita berniaga, sebab kita yang kena urus diri sendiri kan. So waktu kita berniaga tu, kita akan jadi kosong. Kita bila tak tahu nak buat apa, sebab kita tak rancang. Kita semua buat kerja ad hoc. Kita rasa hari ni nak buat ni lah. Sebenarnya patutnya semalam tu kita bertulis juga. Bila kita bertulis, yang semalam mana sebelum tidur sebaik-baiknya sebelum tidur buat tulis dulu apa yang kita nak buat esoknya. So perkara paling asas tu kan, plan dia panggil plan. If you plan to fail, if you are fail to plan, you plan to fail kan. Ini siapa sebut memang dah famous lah. Memang seorang presiden Amerika sebut kan. Nabi pun sebut benda yang sama kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat kita tu dia tukarkan dalam bentuk tulisan. InsyaAllah tuan-tuan, bila apa kita niat, contohnya hari ni pagi ni kita niat kita nak semalam ni sebelum tidur kita cakap kita nak bangun malam. Semalam tu memang patut cikgu live semalam kan. Cikgu tidur awal. Jangan dalam pukul 9.30 tu nak live lah. Tapi minta maaf banyak-banyak untuk tuan-tuan puan. Tapi apa pun cikgu gembira lah kan. Bila kita tidur awal, bangun awal lah. Pukul 3.30 dah bangun kan. Kita dapatlah tunaikan mohon hajat kepada Allah SWT
Apa yang kita nak dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita nak terhadap perniagaan kita kan. So di sinilah kekuatan diri kita kan. Waalaikumsalam Ibu Su Kak Su kita daripada Keterih yang usahakan bakery. Siapa nak makan sedap pergi ke tempat dia. Tak apa nanti siapa yang tengok live cikgu ni, cikgu boleh benarkan untuk iklankan di komen, iklankan ataupun share dekat tempat anda banyak-banyak so, supaya orang lain juga dapat manfaat daripada apa yang kita nak cikgu nak share okay? So plan bila kita nak buat plan untuk macam cikgu hari ni adalah due date, tapi cikgu dah mula daripada minggu lepas due date untuk plan strategik untuk 2021 sampai 2023 dan cikgu siap dengan unjuran target berapa yang cikgu nak dapat. Sebab bila kita tak rancang, kita tak tahu duit pergi mana. Betul tak? Ini yang selalu banyak berlaku. Bila kita tak rancang, kita tak tulis spesifik, dia apa yang kita tulis, apa yang kita niatkan tu melalui tulisan, kebiasaannya kita akan capai kadang lebih awal daripada yang kita jangka. Sebab apa? Kita dah bertindak mengikut channel yang kita dah buat. Okey, baik tuan-tuan puan. Bila sebut yang pertama tadi, kalau yang belum niaga tu mana cari produk, kedua tanya big why dia. Kalau yang dah niaga ni, apa yang cikgu nak minta semua kalau kita sama-sama buat, tulis banyak big why kita. 101 big why kita. Macam mana orang cakap, payah, ramai orang sebut cikgu, payah cikgu kalau nak tulis semua cikgu big why ni. Kan kalau pergi kelas bisnes apa-apa pun ataupun coaching mana-mana pun, perkara pertama sekali suruh trainer ataupun cikgunya suruh tulis big why. Kenapa? Cara sifat orang kita ni, dia tak suka tulis big why dia kan. Dia suka simpan dalam kepala dia. Sebenarnya orang kita pun kadang-kadang lupa kan. Sebab tu dalam Quran sebut allama bil qalam dalam surah Iqra. Pertama Iqra pertama Iqra, baca, senang baca semua. Baca melalui penglihatan, baca melalui tulisan, baca melalui pengalaman So ni baca. Kemudian baca dia ada kondisi dia untuk diterima. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Allah yang mencipta kita. Sebab tu Allah suruh baca kan. Lepas baca tu apa? Allama bil qalam, nak tahu lebih lanjut mesti bertulis. Itu yang kita selalu tekan di mana-mana pun menggunakan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu. Kan? Maknanya mesti bertulis. Tak boleh tulis tu, tulis dekat Facebook, status kita. Kena tulis lah. Iklan mesti buat. Tapi yang ni kita akan masuk lebih perinci lah kan. Tapi yang untuk hari ni cikgu nak cerita tentang perkara asas sekali. Perkara asas sekali tadi cikgu kata pilih produk apa yang kita nak. Kalau yang dah meniaga ni, roti apa, kalau macam Kak Su kita ni, dia nak tahun depan ni apa produk baru inovasi yang nak dibuat lagi. Alhamdulillah bila ada dekat depan cikgu ni boleh cikgu cerita macam mana nak buat inovasi produk dan sebagainya. Pilih anda tengok dalam pasaran yang belum ada, anda cipta, letakkan satu nama, lepas tu pastikan orang rasa dulu sedap tak sedap. Macam cikgu MJ dan juga cikgu SB sedang usahakan untuk beberapa projek termasuklah yang dah jalan ni adalah Peti Sata. Peti Sata ni dia burger, macam burger tapi bukan burger. So benda-benda inovasi yang kita nak buat. Caranya adalah kita pergi ziarah ke pasar raya untuk yang niaga bakery ke pakaian ke. Macam cikgu pun selain daripada makanan, cikgu ada je buat perniagaan kapet kan. Kalau hari-hari cikgu akan cek apa yang sedang naik. Yang terbaru ni kapet tatami akan kembali yang ada span ni, dia akan kembali tahun depan dengan kapet angel. Kapet angel ni adalah kapet yang bersulam. So benda-benda ni kena study dalam pasaran. Sebab apa? Kita akan melihat dia panggil trend, tapi trend tu jangan lari jauh sangat daripada apa yang kita nak tawarkan. Sebab habis dia trend, dia akan balik pada basic. Basicnya ada apa? Roti. Kalau contohnya orang meniaga roti, dia akan balik pada roti lah. Kalau orang meniaga kapet, dia balik pada kapet lah. Kapet yang biasa, yang kebanyakan orang pakai kan. Macam sekarang trading 3D. Contohlah, apa yang berlaku pada cikgu. Dalam bulan 12 ni, trendnya adalah orang beli cadar. Kan? Sebab cuti sekolah mungkin anak-anaknya dah balik ke rumah. Jadi nak bertukar cadar kot Cikgu rasa dia ada big why dia tu Nak beli pun dia ada, kenapa dia beli kan. So kita kena identify benda ni. So pergi dekat macam cikgu yang buat perkara yang sama, cikgu akan pergi ke
pasar raya, cikgu tak pergi saja, cikgu pergi window shopping je, cikgu akan tengok design-design yang terbaru. Termasuklah sebab tu memang hobi cikgu, minat kedua design ataupun seni hiasan di dinding macam cikgu memang boleh pilih khas. Tapi cikgu daripada menulis sendiri dah ada yang orang dah buat pakai printing, so kita printing lah. Sekali-sekala je kalau ada masa cikgu tulis sikit itu antara perkara yang cikgu boleh share lah pengalaman cikgu. Jadi inovasi produk yang kita dah pertama kalau orang belum niaga macam cikgu sebut tadi, carikan produk apa yang senang kita faham, kita tahu, kita dah buat ataupun kita suka kan. Kedua, yang dah berniaga, inovasikan produk mana yang nak ditawarkan, nama yang lebih sedap nama yang menyebabkan orang tanya apa tu kan. Ilalah sebut apa tu yang orang nak cari kan. Macam cikgu cakap Carpet Angel, mesti lepas ni pun kat Google Carpet Angel mana ni. Angel tu brand ada syarikat yang masukkan karpet terbaru karpet tatami antaranya cikgu ambil dengan ada satu syarikat ni Grandmaster So benda-benda ni macam mana nak dapat? Kena buat kajian juga dalam pasaran apa yang sedang trending kan. Kemudian yang kedua tadi BY tulis 101. Satu tu biasanya cikgu, kalau yang satu tu cikgu buat apa? Biasa cikgu bagi bahagian 5 bahagian. Jadi mudahlah. Pertama sekali tahun depan ni kenapa aku bisnes kan? Kenapa? Untuk apa aku bisnes? Kenapa aku bisnes? Tulislah pertama untuk diri sendiri. Nak apa? Okay, nak gaji. Of course lah kan. Kita ni kadang usahawan ni lupa nak bagi gaji kat diri sendiri. Kan? Bagi gaji kat diri sendiri. So buatkan gaji berapa nak. So daripada situ kita boleh buat ujuran dia. Berapa sale kita kena buat kan? Berapa dropship yang perlu ada. Cikgu ada 5 dropship sekarang. Tadi pagi baru cikgu sign. Ada cadar baru cikgu sign kan orang ni. Supaya bagi harga special sikit untuk cuti sekolah. Saya pagi ni dah ada dah So pukul 9 ni cikgu kena pergi ambil stok. Okey Itu bahagian kedua. Yang ketiganya adalah buat SWOT balik. SWOT analisis. Macam mana nak buat SWOT analisis? Senang je kan. SWOT analisis ni ada berapa? SWOT kan. Ada 4. So buat dia garis 4 buat kotak 4 tu kan. Analisis ni apa? Nak analisis apa? Untuk SWOT. Okey lihat balik apa kekurangan. Tu asas sekali sebelum kita nak buat kepada plan strategik dan juga model bisnes dan juga plan strategik. Dia pertama SWOT, kedua model bisnes ada 9 bahagian model business canvas. Kemudian pergi pada perincian iaitu plan strategik. So ada 3 bahagian. So kalau nak lebih lanjut insya-Allah cikgu akan akan dari masa ke semasa cikgu akan ada whiteboard kat atas tu, kat bilik cikgu ni ada whiteboard. So nanti kat sana cikgu boleh tulis Di situ pun ada yang 9 bahagian tu, nanti senang sebab cikgu pun guna yang tu. So kadang-kadang kenapa cikgu punya business model canvas yang ada 9 bahagian tu cikgu lekatkan dekat bilik cikgu kerana kadang kita bangun pagi, idea banyak. Ataupun bangun awal pagi lah, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Atau kalau nak orang yang selalu banyak buat tahajud ni, dia buat tahajud macam tuan semualah cikgu tak rajin sangat kan. Tapi kita ada idea tu cepat-cepat tulis. Sebab idea yang datang waktu pagi, dia tak bertelingkah dengan idea orang lain. So orang lain dah tidur kan. Cikgu menulis pun, cikgu dengan siapkan buku ni pun sama. Cikgu menulis waktu pagi. Kenapa? Banyak idea. Selain pada kita buat amalan-amalan sunat, so kalau nak menulis waktu pagi, memang cikgu suggest pukul 3 pagi, 4 pagi ni, ya Allah, ni saya belajar dengan Puan Ainun. Terima kasih Puan Ainun yang selalu bagi maklum balas Siapa tu Puan Ainun? Puan Ainun adalah ABS Holdings ataupun atau syarikat lain adalah PTS pengeluar buku terkenal So bila kita dah buat SWOT ni, SWOT ni apa? Dia ada kat situ SWOT, strength kemudian weakness, kemudian threat, opportunity, peluang dan juga threat. Buat yang ni basic sangat untuk kita plan. Bila kita tak plan, kita tak tahu tahun depan ni nak pergi ke mana ataupun kita tak nampak jalan dia. Dan benda tu boleh revise kalau kita ada idea baru, kita buat dulu, tiba-tiba tak mendapati maksud yang kita nak, objektif yang kita nak, kita boleh revise balik sebab benda ni kita yang buat Bila kita yang buat, kita boleh revise sendiri. Bila kita bagi orang lain buat, susah sikit
Kan, tapi yang penting kita ada rujukan lah. Orang lain rujuk, tapi kita boleh try dulu dan kita yang tentukan, Allah yang akan berikan. Kita tentukan apa yang kita nak, tapi Allah akan bagi apa yang kita perlu. Itu tuan-tuan kena ingat. Okey, SWOT tadi cikgu perincikan sikit untuk hari ini. S pertama adalah cikgu kena bagi satu contoh. S pertama, contohnya yang terbaru yang cikgu buat SWOT ni adalah perkasam ikan laut. Kenapa cikgu buat ikan laut? Kerana ramai yang minta bertanya bila cikgu tengok komen daripada ikan perkasam lampam, ikan perkasam talapia kan. Ada tanya tak ada ke buat ikan laut, ikan daripada laut. Jadi cikgu pilih ikan selangat, ikan selangat. So ikan selangat ni banyak sisik, banyak duri. Kan, tapi harga agak patut kan. Jadi next ni cikgu akan buat ikan sardin, nak cuba dengan ikan sardin, ataupun di sebelah pantai barat dia panggil, pantai timur dia panggil ikan selayang. So benda ni pertama cikgu buat SWOT dia. SWOT analysis kekuatan dia. Kekuatan dia okey. Lepas tu kekuatan pertama, strength nya adalah produk daripada dalam Shopee, terutama dalam Shopee yang cikgu buat kajian, tak ramai yang buat. Tak ramai yang buat. Jadi kekuatannya adalah pertama cikgu akan menggunakan ikan laut lah. Yang kedua, ni SWOT yang cikgu buat. Cikgu cerita je sini, cikgu tak tulis. Yang kedua, ingatlah sebab kita dah buat kan. Yang kedua, cikgu tak meletakkan cuka. Apa yang cikgu guna adalah lemon. Lemon. Kenapa cikgu letak lemon? Sebab cikgu adalah pengidap mild gout. Gout ada sikit. Jadi cuka tak boleh. Asid tak boleh. Jadi caranya adalah cikgu gunakan lemon. Lemon ni apa? Lemon the only fruit yang tinggi alkali untuk stabilkan. So cikgu gunakan sebab dia ada juga asam keping. Asam keping tu agak asid. Jadi bila banyakkan lemon, jadi itu ada kekuatan kepada produk. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ada setengah-setengah ikan ni kita tak boleh nak jerukkan ataupun tak boleh kasamkan. So kena susun benda tu. Bila dah buat kekuatan ni lah akan kita gunakan sebagai USP, unique selling point, kita kan bagi orang lain maklumkan kepada pelanggan kita kenapa kita buat ikan laut kan. Orang katanya, kenapa tak buat ikan lampam? So ramai dah yang buat ikan lampam kan. Ataupun ikan sepat kan. So benda ni penting bila kita buat SWOT. Ini sebelum kita nak pergi pada yang lebih jauh. Yang lebih jauhnya adalah kita nak buat model bisnes. Bila kita tak buat model, kita tak tahu segmennya kat mana kan. Nanti cikgu akan sentuh sikit apa yang dinamakan segmen apa ni, business model canvas kan. Business model very simple. Keping kertas je kita dah boleh nampak dah apa yang kita nak bawa dalam pasaran. Sebab kita model kan dengan sekeping kertas. Lepas nak bagi lagi laju, kita buatkan sekali dengan KPI dia, SOP-nya, lepas tu bahagian penghantaran dan sebagainya tu kita buat dalam bentuk plan strategik. Yang tu kalau bersemuka memang sangat baiklah kan. Tapi apa pun cikgu usahakan untuk menulis bersikitlah perkara ni kan. Kemudian bila kita dah buat kelemahan kita tengok dalam pasaran kekuatan kita tengok tadi strength kan. Bahagian kedua di bawah pada strength tu kita buat weakness. Weakness ni apa? Kelemahan dia. Kalau ikan pilihan kita tu berapa jenis ikan yang kita ada? Apa kelemahan ikan ni? Kan ikan-ikan yang kita nak guna pakai. Kalau kita niaga roti, apa tepung yang apa ataupun apa cabaran yang kita akan hadapi dengan kelemahan. Kelemahan dia sendiri daripada dalaman. Ini bahagian pengurusan kita, daripada bahagian syarikat kita yang mengeluar, kita sebagai founder. Kita kena identify. Okay, yang ketiga adalah opportunity, peluang yang ada. Peluang yang ada ni penting bila kita identify. Bila kita buat satu produk ni, apa peluang yang boleh kita grab dengan cepat dalam pasaran. Satu antara perkara penting dalam bisnes kita adalah branding, penjenamaan. So penjenamaan ni macam cikgu sebutlah. Kita menggunakan instrumen media sosial sekarang ni antara yang benda trending. Live adalah benda yang trending, benda yang diikuti dari semasa ke semasa. Jadi kita kena menggunakan. Bila cikgu kurang menggunakan medium live ni, maka kita boleh nampak dari segi engagement dia, logaritma dia, penurunan engagement tu tinggi kan. So cikgu akan kena comeback lah dari semasa ke semasa dan tak boleh lama sangat tinggal Kemudian opportunity yang kita buat tu termasuklah kepada siapa yang kita boleh tawarkan peluang yang kita ada. Peluang apa lagi? Peluang dari segi agensi kerajaan kan. Bila kita buat produk ni, peluang apa yang boleh kita grab daripada untuk menjana lagi lebih banyak pendapatan kepada
kepada produk kita. So kena tulis benda tu. Kurang-kurang 5. Kalau cikgu sebut terus-terang orang sebut 3, cikgu sebut 5. Sebab biasanya orang sebut 3 dapat 1. Kalau sebut 5 insya-Allah dapat 3, 4 tu dah confirm kan. Yang terakhir kan adalah T SWOT tadi tu, S W O, opportunity peluang, T tu adalah ancaman. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena identify apakah ancaman paling besar. Lepas tu yang minima, yang pertengahan dengan yang minima. Ada setengah-setengah produk kita ni cabaran dia adalah ataupun dia punya ancaman paling besarnya adalah kita tak dikenali. Produk kita tak dirasai. Macam mana nak buat bagi orang rasa kan? Ancaman yang pertama. Ancaman dia kita tak buat market validation. Dia panggil market validation ni makna kita bagi orang rasa dulu. Dia menjadi ancaman kalau kita buat benda tu orang makan kali pertama dia tak boleh datang repeat balik. So caranya adalah kita buat testing So, kita overcome ancaman. Yang kedua adalah harga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat barang kita adalah yang berkualiti, jangan risau untuk letak harga tinggi. Kan? Quality and cost come together. Orang nak beli Mercedes, dia tak boleh beli dengan harga kereta. Beli kereta barulah contohnya dulu. Tak boleh beli harga kereta Pro 2 atau Proton. Ya? Atau dengan harga Toyota. Mercedes dia akan kena beli dengan harga range yang mewah lah. Sebab apa? Sebab kualiti, jenama dan juga kita panggil cara buat dia kan. So ancaman paling besar adalah harga. Harga ni pun kita kena, macam cikgu sebut, kalau dalam kelas cikgu selalu sebut mesti buat 3 jenis harga kan. Pertama harga low price, kemudian medium price, kemudian premium. Premium ni packaging lawa kan. Beza kalau packaging kita biasa-biasa, kita boleh jual harga biasa-biasa. Kalau packaging kita kualiti, produk kita kualiti, pakai tepung yang baik ataupun kita gunakan bahan ramuan yang lebih baik daripada biasa, kena maklumkan pada pelanggan kita. Sebab orang tak tahu kalau kita tak beritahu. Itu ancaman yang kedua, pesaing-pesaing daripada kedai-kedai lain. Cara kita nak attract orang ataupun kita banyak memberi. Memberi contohnya ada cabutan bertuah kan. Ni ancaman bila kita tengok ada orang bersaing dengan kita pun rasa Allah, macam mana nak jual ni? Ramai dah jual lah. Jadi itulah. Dia semangat hari tu dia jadi kurang. Ataupun dapat komen daripada pelanggan, kita rasa pelanggan tu menjadi ancaman pada dia untuk sebarkan dan sebagainya. Kadang-kadang bukan mistake tu disebabkan kita, kadang disebabkan oleh kita tak tengok orang buat untuk ataupun kerja buat untuk kita kan. Jadi kita cepat-cepat mohon maaf. Antara benda yang kita kena jaga adalah bahagian ancaman ni, pesaing kita turunkan harga, kita pun melompat turun harga juga. Padahal kita pakai barang berkualiti. Jadi kita kena tanggung rugi. Yang dia pakai harga yang sebab tu kadang orang buat sale pada hujung tahun ni, harga ni cara kaedah dia panggil twisted price cutting twisted price cutting ni. Harga yang pada hari biasa itu dalam RM60, katalah RM60 dan RM60. Tapi untuk dia buat price cutting, dia naikkan harga tu menjadi RM129 contoh. So dia kata 50%. So dia jual lah dengan harga RM65, dapat harga lebih kurang So RM65, RM63, RM65. Still dia dapat untung. So tu ni. Tapi cara ni adalah cara sekular lah, ataupun cara dipanggil cara kapitalis. Cikgu tak suka cara main naikkan harga lepas tu potong kan. So kita kena jaga dari segi production kita. So pesaing kita walaupun turun harga, kita boleh saja tawarkan harga, beli satu dapat percuma satu barang lain. Harga tetap sama, ataupun kita nak turunkan harga, kita nak buat clearance stock. So kita bersaing dengan cara yang sihat adalah kita tak bunuh-membunuh lah. Bila kita buat cara sihat, kita mesti berlumba kan? Dalam buat kebaikan ni kita jangan potong ataupun bunuh-membunuh, ataupun kita pastikan dia aku turunkan harga ni, kau punya nasi mesti tutup dia. Tak. Kalau ada niat macam tu, anda tak membantu kan. Apapun bila cikgu dah cerita bahagian SWOT ni, insyaAllah esok cikgu akan live lagi untuk kita perincikan satu persatu tentang bila kita dah buat SWOT, kita akan pergi pada business model canvas, lepas tu baru pergi pada plan strategy. So ada lagi 2-3 sesi yang kita akan go through lah. Kenapa? Kadang bila kita buat perancangan, kita buat kerja tak ad hoc. Apa makna kerja ad hoc? Kerja ad hoc ni kita fikir terus buat kan, tak rancang.
Dia ada kerja ad hoc. Kalau orang kerja ad hoc yang baik adalah bila ada sale masuk, kita kumpul-kumpul lepas tu pergi hantar. Itu bukan kerja ad hoc, tu memang rutin. Kan? Ada orang ingat ke, oh kalau ad hoc ni mana orang order mengejut-ngejut, itu okey kan. Asal dah transfer duit, tu pergi ambil lah barang kan. Tak payah tunggu lama-lama. Nanti customer macam cikgu buat 3 hingga 5 hari untuk postage kan. Kalau lebih tu cikgu akan update. Cuma sekali sabar dan sawar lah. Ambil masa sikit ambil masa untuk kita settlekan sebab dokumentasi pun banyak kan. Ni pengalaman yang cikgu uruskan untuk online lah. So tuan-tuan dan puan yang mana mengikuti cikgu boleh share dengan kawan-kawan sila share banyak-banyak. So moga-moga apa yang cikgu kongsi ni menjadi jariah kepada ibu dan ayah yang sedang berehat di kubur, kepada para guru-guru cikgu yang dah pergi meninggalkan cikgu, yang meninggalkan kata-kata baik mereka, ilmu baik mereka yang cikgu amalkan. Semoga mereka mendapat doa daripada cikgu ni, cikgu yang masih hidup ni, guru anak murid mereka yang masih hidup ni. Cikgu doakan mereka supaya Allah berikan Firdaus, syurga Firdaus, dan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus ni tanpa hisab. Itu yang cikgu mohon banyak-banyak kepada para guru cikgu, ibu ayah cikgu kan, supaya Allah exemptkan, tak payah nak ada hisab-hisab untuk mereka. So cikgu doakan juga anda semua yang kita yang masih hidup ni sentiasa sihat, takwa, kaya dan berjaya dunia akhirat. Dan wabillahi taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok insya-Allah.